Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh korang. Selamat datang ke channel Akil Airi. Untuk hari ini punya video, aku nak bercakap tentang apa sebenarnya surat yang aku dapat ni. Macam korang boleh tengok kat intro kan, surat tu, tapi surat dia tak adalah macam tu. Itu hanya untuk intro. Tapi sebenarnya surat dia berbentuk seperti begini. Yes. Kalau korang tak nampak, aku akan letak pada skrin. So, korang boleh nampak dia bercakap pasal satu surat ni. Before kita nak bercakap tentang surat ni, kita kena tahu dulu kenapa aku, seorang student yang berumur setakat 22 tahun, yang belum masih belajar, kenapa aku dapat surat daripada company-company yang meminta pertolongan aku kan. So sebelum kita nak teruskan, kita bercakap dulu siapa sebenarnya aku. Okay, aku merupakan shareholder. Dan korang akan terfikir, apa sebenarnya shareholder ni? Apa shareholder? Tak pernah dengar pun. So before kita teruskan, kita nak bercakap tentang apakah itu shareholder. Shareholder ni, seperti akulah kan, sebenarnya ialah seseorang yang memiliki saham satu syarikat. Katakan korang beli satu syarikat, korang automatik menjadi shareholder pada syarikat tu. Dia tak kisah berapa banyak saham, asal satu saham pun tak apa. Contohlah saham tu harga RM1 dan korang hanya beli RM1, korang automatik jadi shareholder. Apa yang bestnya tentang shareholder ni, bila korang jadi seorang shareholder, korang sebenarnya memiliki sebahagian daripada syarikat. Yes. Walaupun RM1, korang still mempunyai hak pada syarikat tu. Tak kisahlah 1% ke 0.0001% pada syarikat, korang still memiliki syarikat tu. Apa bestnya tentang kalau korang jadi shareholder ni, katalah kan korang beli saham Apple lah kan, daripada korang beli phone tapi korang beli saham dia. Dan bila contohnya company tu, syarikat tu, dia perform kan, dia punya untung dia naik, dia punya revenue, dia orang punya keuntungan naik, korang akan dapat faedah. Antara contoh, value saham korang yang korang beli, contoh kalau korang beli RM2, dia naik ke RM5, so value saham korang tu naik sebanyak RM3. Selain daripada value saham korang naik, korang pula juga boleh dapatkan dividen. So selalunya lah, tak semua company, kadang company contoh Nestle, dia bagi dividen setiap tahun, contoh RM1, so setiap tahun korang akan dapat RM1. Itu bestnya kalau korang jadi shareholder. Boleh dikatakan sebagai passive income lah, tanpa buat apa-apa pun korang boleh dapat duit dividen. Tentang shareholder ni, shareholder pun ada macam-macam jenis tau. Yang besar atau digelar sebagai majority shareholder dan juga minority shareholder. Majority shareholder ni bila korang memiliki lebih pada 50% syarikat. Tapi mostly tak pernah lagi nampak lah orang-orang biasa dapat majority shareholder. Sebab majority shareholder ni selalunya jutawan-jutawan ataupun pemilik syarikat tu, CEO syarikat tu lah. Sebab mostly company, kalau korang tengok CEO dia memiliki 50% daripada saham company tu. Sebab tu dia boleh jadi sebagai CEO. Kelebihan korang menjadi shareholder, korang boleh menentukan siapakah ketua organisasi syarikat tu. Korang boleh tentukan ke mana arah syarikat tu pergi. Korang boleh decide lah arah dia nak keluarkan produk apa semua. Korang ada kuasa untuk mengundi arah tuju syarikat tersebut. Dan korang juga boleh tentukan siapakah menjadi board of director. Ya, board of director tu lah yang menentukan hala tuju syarikat tersebut nak ke mana. Kelebihan shareholder ni kan, bestnya tentang shareholder, korang boleh ada kuasa untuk mengubah kaedah operasi syarikat. Contoh, Apple, dia jual teknologi kan, phone, laptop, MacBook kan, yang seperti korang ada sekarang dekat iPad ke iPhone ke. Korang boleh ubah, korang boleh undi. Kalau korang jadi shareholder, korang boleh undi sebagai daripada menjual teknologi menjadi menjual kepada tanaman. Macam tu kekuasaan shareholder. Tapi kena ada majority sambutan. Contoh, at least 51% daripada shareholder syarikat tu undi. Okey lah, nak ubah kepada berkebun lah, Apple, syarikat Apple tu kepada syarikat berkebun. So bila korang undi, majority dapat undi, dia akan bertukar daripada syarikat berteknologi kepada syarikat berkebun. Yes, itu kekuasaan shareholder. Dan shareholder juga boleh tentukan sesiapakah menjadi lembaga pengarah, ataupun kalau orang putih kata sebagai board
of Director. Board of Director ni adalah orang-orang yang tertinggi lah dalam syarikat. Dia boleh tentukan macam mana company tu bergerak. Yes, itu kelebihan Board of Director. Dan korang sebagai shareholder boleh undi siapakah jadi lembaga pengarah syarikat tu. Dan itulah apa sebenarnya shareholder. Apakah aku? Siapakah aku? Yes, aku juga merupakan sebagai shareholder. Cuma aku mempunyai beberapa persen lah, sangat sedikit lah berbanding orang-orang yang hebat juta-jutawan. Tapi macam gembira lah shareholder dan korang dapat surat ni. Rasa macam orang penting. Padahal korang kerja pun belum. Korang macam aku kerja pun belum, tapi dapat surat ni. Rasa macam jadi orang penting tau. So itu saja untuk shareholder. Dan setiap tahun company akan menghantar surat-surat macam ni kepada shareholder. Okay, sekarang kita nak bercakap tentang apakah sebenarnya surat ni. Surat ni sebenarnya adalah sambutan syarikat untuk menjemput shareholder untuk mendatangi diorang punya annual grand meeting ataupun dikenali sebagai AGM. Apakah itu annual grand meeting? Annual grand meeting ialah penjumpaan tahunan, yes, atau dikenali sebagai yearly gathering oleh shareholder, seluruh shareholder syarikat. Tujuan diorang buat AGM ni ialah untuk supaya diorang boleh kumpul shareholder ni dan diorang akan membentangkan tentang prestasi diorang pada tahun itu. Contoh lah, tahun ini tahun 2021, selalunya diorang akan buat AGM pada hujung tahun dan diorang akan bentangkan pada shareholder diorang apakah prestasi syarikat itu, dan diorang akan bandingkan lah daripada tahun-tahun sebelum ni, adakah prestasi diorang meningkat ataupun prestasi diorang menurun. Diorang akan tunjuk revenue, dia akan tunjuk profit company diorang, cost semua, macam mana perkembangan company diorang. Dan bila diorang dah buat pembentangan, diorang akan minta korang untuk mengundi pada tahun itu, sama ada untuk mengekalkan board of director ataupun nak merubahkan board of director, iaitu diorang akan minta shareholder lah untuk mengundi. Katakanlah Apple kan, Tom Cook kan nama dia diorang punya CEO, katalah prestasi diorang menurun kan pada tahun itu. So diorang akan buat pengundian untuk shareholder supaya shareholder mengutuskan, buat keputusan untuk ubah CEO ataupun ubah board of director semua. Itu kelebihan shareholder. So sebab tu setiap tahun dia akan mengadakan perjumpaan tahunan dan kita akan dapat surat macam ni. Tapi untuk tahun ni, iaitu yelah korang tengok lah, sekarang kan COVID, so diorang punya perjumpaan lain sikit. Sekarang diorang melakukan secara online je. Kalau tak, diorang akan berjumpa dalam satu dewan beramai dan buat pengundian. Tapi sebabkan COVID, dia boleh buat secara surat. Yes, korang boleh tanda detail semua. Maksudnya aku akan letak kat skrin, dia akan boleh tanda lah pengundian. Dia akan bagi satu kotak soalan tentang contohlah nak kekalkan tak CEO tu, dan dia akan tunjuk situ setuju atau tidak setuju. Boleh tanda. Dan bila korang dah tanda, korang boleh send balik kepada company tersebut. Korang boleh post. Ataupun kalau korang nak dengan pembentangan, diorang akan buat secara online Google Meet. Rasa macam student university pula. Ingat waktu kelas je pergi Google Meet semua, tapi perjumpaan annual meeting pun buat secara online. Yelah, zaman sekarang dah berubah. Dan itu saja untuk video kali ini tentang kenapakah aku mendapat surat seperti ini. Semoga ilmu ni bermanfaat untuk korang. Dan kalau korang suka video ini, tolong, kalau korang boleh, tolong like. Dan kalau korang nak tengok lagi, aku akan share ilmu-ilmu insyaAllah. Mana yang siapa tak tahu lagi kan, korang boleh share. Dan itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.